Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan tumpuan kita sudah pastilah masih lagi kepada PRN Sarawak yang hampir-hampir sekarang ini untuk mencapai ke kemuncaknya pada hari Sabtu nanti. Dan topik yang kita pilih di ruang bicara ini, untuk pengetahuan anda, kita bersiaran melalui kemudahan StreamYard untuk hari ini dan juga esok, dan kita akan cuba memberikan juga laporan-laporan terkini berkaitan dengan PRN Sarawak. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah siapa tawan Sarawak. Wow, ini saya kira satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan insyaAllah kita akan cuba hubungi dua tetamu melalui kemudahan StreamYard. Dan kita ingin mendapatkan pandangan dan juga pendapat daripada kedua-dua tetamu ini berkaitan dengan topik yang kita pilih ini. Baiklah, tetamu yang difahamkan sudah pun bersiap sedia di kemudahan StreamYard kami. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Nur Hafizah Johari yang merupakan calon DUN N71 Bengkulu. Dan ini sesuatu yang menarik sebenarnya kalau kita lihat. Itu dia Puan Hafizah, sudah pun dapat kita lihat wajahnya. Jadi Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Tuan. Jadi sangat baik, Alhamdulillah. Dan saya tahu bahawa Puan ialah dalam saat-saat yang kita anggap sebagai begitu genting sekarang ini. Masa kemuncaknya sudah pun hampir tiba. Jadi persiapan yang telah pun Puan Nur Hafizah lakukan setakat ini, apakah berpuas hati dengan gerakan-gerakan kempen dan sebagainya untuk PRU kali ini, Puan? Alhamdulillah, dengan gerak kerja kita sebelum ni pun kita dah ramai menyantuni kawasan-kawasan rumah panjang, kampung-kampung Melayu, kampung-kampung Kedayan, masyarakat Cina, dan rasanya tidak sukarlah bagi kita untuk menyantuni masyarakat ni dalam sekitar berkempen 2 minggu. Sebab sebelum berkempen pun kita memang dah menyantuni mereka. Jadi kali ini kita hanya memperhalusi di mana tempat-tempat yang tidak dapat kita capai sebelum ini. Maksud dicapai tadi, mungkin sebelum ni kenderaan biasa tak boleh melewati kawasan-kawasan yang jalan bertanah kuning lah, maksud kita tadi tu. Okey. Menarik kalau kita lihat sedikit latar belakang calon yang akan bertanding bagi kawasan N71 Bengkulu ini, mempunyai 12,617 pengundi, dan ianya akan berlangsung saingan yang cukup hebat sebenarnya. Selain daripada Puan Nur Hafizah Johari yang mewakili PKR, kita juga ada calon yang akan mempertahankan penyandang sebenarnya bagi kerusi N71 Bengkulu, iaitu Datuk Rozi Yunus yang mewakili GPS dari parti PBB, dan kita juga ada seorang lagi calon iaitu Abu Bakar Hamid dari PSB, dan juga Desmond Ghani Pengiran dari PBK. Dan kalau kita imbas kembali tentang pencapaian daripada calon yang menang dalam pilihan raya pada tahun 2016, iaitu Datuk Rozi Yunus, ketika itu mewakili Barisan Nasional, majoriti yang diperolehi oleh beliau ialah 4,789. Jadi apakah Puan melihat bahawa ini satu saingan yang cukup getir sebenarnya, Puan? Dan di manakah Puan meletakkan harapan Puan sendiri dalam untuk merebut kerusi N71 Bengkulu ini? Ya, seperti yang sedia maklum, kita anak jati tempatan. Berbangsa Iban, dan majoriti untuk DUN Bengkulu adalah kaum Iban dan kaum Kedayan. Ibu kita kaum Kedayan. Dengan pendidikan kita seawal daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, sehingga kita berkhidmat sebagai guru di kawasan kita juga. Salah satu kekuatanlah bagi kita di mana kita telah menyantuni ataupun ramai anggota-anggota masyarakat mengenali diri kita. Dan kita harap kali ini dengan adanya ruang dan peluang dan program kemasyarakatan yang telah kita lalui dan kita berikan kepada masyarakat tempatan, dapat memberi peluang untuk kita perubahanlah mentadbir Bengkulu kali ini, insya-Allah.
Baik, bagaimana Puan melihat kalau kita lihat kepada senario politik semasa terutamanya di Sarawak sendirilah, apakah sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat Sarawak sebenarnya dalam usaha mereka ialah untuk menempatkan diri mereka mungkin kalaupun tidak setara tetapi sekurang-kurangnya berada dalam situasi ataupun kedudukan yang cukup selesa sebenarnya. Apa yang diperlukan oleh rakyat Sarawak? Apa yang dimainkan oleh Puan dan juga PKR sendiri dalam kempen-kempen yang dijalankan setakat ini? Seperti kita sedia maklum, BN ataupun kini GPS Ya. telah mentadbir Sarawak 58 tahun. Mhm. Dan bagi kawasan kita Dun Berkenung, tidak wajar rasanya dengan 15 tahun. Terlebih dulu kita minta maaf, 15 tahun penyandang sebelum ini mentadbir Berkenung. Tetapi kita boleh lihat pembangunan apa yang beliau berikan seimbang ke dengan bajet yang diberikan dengan pembangunan Berkenung. Pagi tadi kita telah melawat 3 buah kampung iaitu Kampung Bunga, Kampung Bulau, Mutap dan Kampung Sinop. Dalam kampung tersebut, Kampung Bulau sudah mendapat bekalan air bersih. Kampung Sinop dan Kampung Mutap masih lagi menggunakan air sungai. Dan di sekitar kawasan perkampungan tersebut ada ladang kelapa sawit. Dengan keadaan jalannya dengan bekalan air bersih yang tiada, kita pun sempat melawat 2 buah keluarga yang rasa kita memang tak wajarlah. Dan respon penduduk kampung menyatakan tidak pernah ada lagi YB turun ke kawasan. Yang hanya sampai ke Dewan saja. Tidak pernah menyantuni warga kampung. Dan tidak tahu keperitan warga kampung ni bagaimana mereka mendapatkan air bersih. Dan kita terfikir hampir 60 tahun masih lagi isu-isu bekalan asas seperti air, elektrik, jalan. Rasanya ni zaman 60-an. Ya. Rasa Baik, betul. Saya tertarik hati juga hari ini dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Tan Sri Abang Johor. Dia mengatakan bahawa tumpuan akan dilakukan dalam usaha untuk mengimbangi pembangunan bandar dan luar bandar dan peruntukan yang besar dikatakan akan disediakan untuk mencapai matlamat ini. Apakah ini sesuatu yang mungkin diharapkan oleh Dr. Hafizah dan mereka yang tinggal di kawasan Berkenung? Siapa yang tidak inginkan pembangunan? Kalau boleh, kita pun nak sama taraf dengan penduduk di bandar. Ya. Tetapi fasilitis utama ni tadi kena utamakan. Belum lagi kita menyentuh fasa pemantapan ekonomi untuk penduduk Berkenung. Sedangkan di Berkenung, rasa kawasan Kedayan ni terlampau luas tanahnya. Jadi petani pun tidak tahu di mana mereka memasarkan sumber ekonomi hasil pertanian. Kalau setakat di tamu saja, berapa yang diorang boleh dapat? Kemudian kita beri tumpuan pada golongan nelayan. Sebab di Berkenung ni ada kawasan nelayan dan mempunyai 3 pantai yang tercantik. Pun tidak dikomersialkan menjadi tempat pelancongan. Jadi sangat rasa sayanglah Berkenung mempunyai potensi untuk membangun bersama dengan daerah-daerah yang lain. Tetapi dinafikan hak-hak orang Berkenung ni untuk mendapatkan semua. Apa yang sebelum itu apa yang Nur Hafizah dan rakan-rakan dalam PKR sendiri di kawasan Berkenung ini menjanjikan ataupun memberi jaminan dan juga janji kepada penduduk-penduduk Berkenung? Seperti yang kita suarakan, kita tidak menjanjikan bulan dan bintang, tetapi selama kita bekerja dan sebelum kita dicalonkan sebagai ketika PRN ini, kita telah melakukan banyak kerja dari segi pendidikan, daripada segi kemasyarakatan, pembaikan pembaik pulih rumah semua. Kita bagi info hak-hak seharusnya apa yang penduduk dapatkan daripada
rumah PPRT, rumah baik pulih. Seperti isu pendidikan. Sekolah-sekolah daif di kawasan Berkenu sangat banyak. Kita telah melawat 5 ataupun 7 buah sekolah daif yang telah dikenal pasti. Ya. Dan sebuah sekolah berusia lebih daripada 70 tahun, 60 tahun. Tidak pernah dilawat oleh YB-YB yang sebelum ini. Sekolah daif dengan anak-anaknya, dengan tandasnya yang bila-bila masa lagi boleh roboh. Jadi kita isukan, kita datang ke sekolah. Kemudian barulah pihak-pihak yang bertanggungjawab ni berdoyon-doyon memberi peruntukan macam-macam. Sedangkan sebelum ni menurut YDP berpuluh-puluh surat sudah kita hantar kepada pihak bertanggungjawab, tetapi tiada respon. Begitu juga kawasan-kawasan rumah panjang yang daif yang tidak pernah dilawati oleh YB-YB sebelum ini. Tak banyak yang kita bagi. Kita hanya memberi sumbangan sedikit apa yang kita termampu. Tetapi dengan suara kita ni, suara kita, baru dia orang YB-YB sebelum ni, tengoklah rumah panjang ni, baru melawat ke kawasan rumah panjang. Dan kita pun baru bergegas balik daripada rumah panjang hari ni. Rasa masih penat lagi dengan badan yang letih, dengan keadaan jalan yang tak sewajarnya lah. Dah 58 tahun mereka mentadbir. Dan kita sempat berbual dengan para ibu bapa, nenek, datuk. Dia berpesan, YB dia bagi tahu, kalau dah jadi YB nanti jangan lupa kita. Kita kat sini tak ada bekalan air bersih. Jalan pun YB pun tengok tadi macam mana. Sekolah lagi. Jadi dari situ kita kata kita dah ikhtiarkan sebelum ni. InsyaAllah dengan suara kita, yang apa kita buat sebelum ni, insyaAllah. Andai kata kita diberi mandat, kita akan buat apa yang dah kita teruskan. Okey. Baik, dalam situasi pandemik COVID-19 ini, Nur Hafizah, kita tahu bahawa proses berkempen juga menghadapi begitu sukar sebenarnya kerana SOP yang begitu ketat yang ditetapkan. Jadi bagaimana Nur Hafizah mengatasi masalah ini dalam usaha untuk mendekatkan diri dengan pengundi-pengundi di kawasan Berkenu sendiri, Puan? Alhamdulillah, pasukan kita di Berkenu dan jentera kita lah memang mematuhi SOP yang telah diberikan. Jentera kita sentiasa berhubung dengan pihak SPR, JKM, penguatkuasa, polis, dan setiap pergerakan kita dipantau daripada awal berkempen sehingga sekarang. Dan kita memberikan kerjasama yang baik. Jadi tak ada masalah bagi kita walaupun kita berfikir positif. Walaupun kawasan kita dikawal ketat oleh semua agensi-agensi terbabit. Kita yakin setiap apa yang kita buat, insya-Allah ada hikmahnya. Walaupun kita rasa terkongkong, tak boleh bercakap lama dalam satu-satu tempat. Alhamdulillah, segalanya berjalan lancar. Bagaimana dengan sokongan Puan Nur Hafizah dari PKR Pusat sendiri? Dan baru-baru ini saya dimaklumkan ataupun sudah pun tersebar berita mengatakan bahawa Presiden PKR sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, begitu juga dengan Datuk Seri Wan Azizah turun ke Sarawak sebenarnya untuk memberi sokongan kepada calon-calon PKR yang akan bertanding dalam Pilihan Negeri Sarawak. Apakah itu memberikan semacam satu suntikan yang luar biasa sebenarnya kepada peluang calon-calon PKR dalam PRN Sarawak kali ini? Ya, saya ingin berkongsi sedikit bagaimana pembabitan saya dalam politik. Dahulu selepas tamatnya pengajian di Universiti Malaysia Sabah dalam jurusan Sains Sosial Sejarah, saya tidak pernah terfikir pun untuk membabitkan diri dalam politik. Dan pada ketika itu timbalan pengerusi MPN Sabah, Datuk James Ghani, kerana kita telah bekerjasama dalam membuat research mengenai sejarah, dan beliau pernah menyatakan, I pasti suatu hari nanti you akan involve dalam politik. Kita kata tak akan. Jadi dalam tahun lepas dia
hubungi kita, dia kata, sekarang you see, dan kita bagi tahu Anwar Ibrahim, Presiden kita, Kak Wan, yang hanya mahu digelar anti. Ya. Itulah idola kita, itulah pembangkit semangat kita. Kita lihat bagaimana dia melayan rakyat, menegakkan keadilan, membenteras rasuah. Sangat dekat di hati kita. Okey, Puan Nora Fiza, saya difahamkan kita dah pun ada seorang lagi tetamu untuk program ini. Dia sudah pun bersiap sedia, jadi kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang ke program Ruang Bicara ini kepada berbagai Encik Loh Ke Chiang yang merupakan calon GPS mewakili SUPP. Dia ini untuk kawasan N13 Batu Kitang yang mempunyai 20,820 pengundi, dan Encik Loh Ke Chiang juga merupakan penyandang sebenarnya untuk kerusi ini, dan sudah pastilah juga akan menghadapi satu tugas dan tanggungjawab yang cukup mencabar sebenarnya. Selamat datang Mr. Loh Ke Chiang. Ya, terima kasih Syukawi dan Mahafizah. Ya, YB. Apa Selamat khabar? datang. Ya. Baik. Okey, tadi saya sembang-sembang agak panjang lebar sebenarnya sementara menunggu Mr. Loh Ke Chiang bersama dengan kami di ruang bicara ini. Jadi sekarang ini giliran Mr. Loh gunalah untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Saingan yang saya kira cukup hebat juga sebenarnya, cukup getir juga untuk kawasan N13 Batu Kitang ini, kerana selain daripada Loh Ke Chiang, pejabat-pejabat lain ialah Wong Tun Tek dari PBK, kemudian Abdul Aziz Isa Marindo dari DAP, dan juga kita ada Lim Tian Leong mewakili parti PSB. Jadi bagaimana? Apakah Mr. Loh yakin, confident bahawa Mr. Loh akan mempertahankan ataupun berjaya mempertahankan kerusi N13 Batu Kitang? InsyaAllah. Satu jawapan yang cukup ringkas sebenarnya. Okey, apakah ada perubahan yang Mr. Loh lihat? Menang pada tahun 2016 menjadi adun di Batu Kitang ini. Apakah banyak program perubahan yang telah pun Mr. Loh Ke Chiang lakukan sebenarnya untuk kawasan N13 Batu Kitang ini? Ya. Saya memang dalam 5 tahun ini 2016 sampai sekarang, semua adun memang ada 5 juta. Bukan adun saja. Parlimen pun ada. Parlimen pihak representatif pun ada 5 juta juga. Inilah saya rasa yang terbaik di Sarawak. Kalau pergi lain negeri, saya rasa tidak ada 5 juta ini untuk semua adun. Cuma di Sarawak saja ada. Dan dalam 5 tahun ini, saya sudah, bila saya kira, saya sudah masuk 28 juta ringgit punya projek-projek. 260 projek masuk saya punya kawasan. Dan sebagai tiang lampu jalan, saya sudah sedia 800 IG tiang lampu jalan dalam 20,800 pengundi saya. Tempat-tempat lah. Saya punya tempat ada kawasan kampung, ada kawasan perumahan. Kawasan perumahan tidak perlu begitu banyak tiang lampu jalan, tapi kawasan kampung saya perlu banyak tiang lampu jalan. Dan baru-baru ini saya, kalau ada nampak saya punya FB Live, saya baru launch satu projek 2.4 juta untuk yang melibatkan 650 lebih rumah. Jalan dari jalan besar masuk sampai rumah.
Jadi inilah um, uh, GPS, kerajaan GPS. Kalau bukan kerajaan GPS, mana saya dapat 5 juta ini untuk buat projek-projek yang saya sebut. Selain dari itu, parit-parit jalan-jalan saya ada buat juga. Menggunakan ini 5 juta memang tidak cukup. Tapi saya buat dengan peringkat-peringkat. Dewan, futsal, padang bola sepak, kemudahan-kemudahan asas saya concentrate dalam 5 tahun yang lalu. Dan 5 tahun yang akan datang, saya akan selesaikan yang tidak dapat habis dan saya akan terus menyumbang projek-projek yang sangat perlulah oleh kampung-kampung. Saya ada 18 kampung selain dari perumahan dan saya selalu kerja dengan 18 tua kampung ini. Kita selalu ada duduk, ada bincang apa yang perlu dan kita tengoklah okey, kampung ini sangat yang sangat perlu kita buat lolok. Kampung ini berapa perlu kita tidak buat ya. Itu macam. Baik, saya nak tanya soalan yang sama. Saya lontarkan soalan ini tadi kepada Puan Nur Hafizah. Ini berkaitan dengan statement yang dibuat oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Tan Sri Abang Jo tadi, iaitu tentang tumpuan untuk mengimbangi pembangunan bandar dan luar bandar. Dan dikatakan bahawa peruntukan lebih 70% daripada peruntukan yang sedia ada ini akan disediakan untuk mencapai matlamat ini. Apakah ini satu janji yang pasti akan dipenuhi sekiranya GPS kembali semula menerajui Kerajaan Sarawak? Okey, terima kasih Tuan Moderator. Sebelum itu, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Law. Ya. Kalaulah di kawasan kita, Dun berkenu, YB dia macam YB Law, kita salute. Tetapi sayangnya sangat-sangat sayang, 5 juta setahun, 5 juta 1 tahun ke 5 tahun. Itu Mr. Low kena jawab tu. Ya, apa kita boleh senaraikan. Tiang lampu tak ada di kawasan-kawasan yang hotspot, bekalan air bersih tiada, jalan raya tiada, bekalan elektrik pun tiada, rumah PPRT dimanipulasi, baik boleh rumah pun dimanipulasi. Ini kita sendiri. Selama beberapa tahun ni kita pergi, contohlah mengenai rumah PPRT ataupun baik boleh rumah. Baik boleh rumah kita dapat peruntukan 15,000. Betul ke YB? 15,000. Betul. Yes. Dan kebanyakan kawasan yang kita pergi, kita tanya. Dan kita masih mempunyai rekod. Kita tanya pemilik rumah, apa yang dibaik boleh? Dinding, berapa keping? 7 keping. 7 keping. Kita bagi tahu, okey, mungkinlah 15,000, 6,000 memang untuk kontraktor. Dan selebihnya 7 keping plywood. Dan pemilik rumah ni tidak tahu hak mereka. Ini yang kita tekankan ketika berkempen. Okay. Hak. Rakyat kampung tahu hak. Mesti hak mereka. Begitu juga dengan air bersih. Cuba kita dapat reaksi dan juga jawapan daripada Mr. Low sendiri. Mungkin di kawasan Mr. Low di Batu Kitang, isu ini tidak berbangkit sebenarnya Mr. Low ya. Saya rasa berkenu tidak dapat compare sama ini Bandar Kuching lah. Sebab Bandar Kuching ada senang. Kalau saya mau semen, saya telefon, esok semen datang. Kalau saya mau barang-barang bahan untuk membaiki rumah, saya telefon esok itu lori sudah sampai. Tapi saya rasa Nur Hafizah boleh timbang lah, boleh fikir lah. Sebab duit memang sana, dia tidak hilang.
Macam saya tidak dapat guna itu duit untuk buat lain barang. Macam duit untuk membaik pulih rumah, itu duit memang untuk membaik pulih rumah saja. Dia Ya, memang kita tidak faham. hilang. Tapi Kita faham. macam sini kita ada JKR, ada council. Saya seorang engineer juga, jadi saya ada fahamlah apa macam buat ini barang. Dan JKR pun dekat. Council punya officer, macam council saya ada 2 engineer, ada 7 TA, ada 1 arkitek, ada 1 QA, ada 1 valuer. Jadi JKR pun tidak jauh juga, council pun tidak jauh juga. Jadi kita dapat buat barang-barang dengan lekas. Barangkali dalam berkenu no Yes, Hafizah. berkenu. Itu majlis luar bandar, dia barangkali tidak ada engineer. Dia tidak ada dia barangkali 1 TA saja. Barangkali tak ada TA, ada mando saja. Saya tidak tahulah, tapi saya rasalah memang itu macam. Jadi JKR sana barangkali pun tidak ada engineer miri sana. Kalau mau pergi berkenu pun bukan senang. Jadi saya harap No Hafizah kalau ada kesusahan, bincang sama YB. Masalahnya YB di kawasan kita dia tertutup. Kita pun tak tahu macam mana nak bersuara, sedangkan sebelum ni kita dah buat full research, dan untuk pengetahuan bersama kita dah menceburi juga bidang construction. Jadi kita tahu, kita kaji masalah ni, kita kaji. Dan kawasan sekitar di daerah Bakong, di daerah Marudi tidak pernah menghadapi masalah begini. Saya bukan dari Berkenu, Syakawi, Encik Syakawi. Saya bukan dari Berkenu, jadi saya tidak rasa tidak adil lah kepada YB Rose, sebab saya bukan dari Berkenu dan saya tidak tahu masalah sana. Tapi kita faham. Terima kasih YB. Terima kasih. Kita tidak menyalahkan YB. Cuma kita nak tahu. Kita nak tahu seharusnya bagaimana. Ya. Saya boleh advise No Hafizah, saya boleh advise kalau pasal rumah-rumah, jumpalah Rose dan YB Rose akan bawa pergi majlis daerah. Sana majlis daerah luar bandar apa? Majlis daerah luar bandar Berkenu? Majlis daerah Subis, okey. Subis dari Berkenu berapa jauh? Dia terletak di Pekan Berkenu. Pekan Berkenu ke Bandaraya Miri 45 minit. Dan kawasan-kawasan yang kita kenal pasti ni tadi memang di kawasan pinggiran jalan Coastal Road. Jadi kita rasa tak ada masalah untuk supply barang-barang semua. Tak ada masalah. Dan Subis ini jaga berapa besar punya tempat? Daripada kampung Suai sehingga ke Berayak. Wah, itu barangkali 5 kali Singapura punya size. Betul kan? Inilah masalah. Satu majlis daerah luar bandar nak jaga satu tempat seluas macam 5 kali ganda Singapura. Itulah masalah. 5 juta. Dekat situ ada 2 dun. Jadi 2 dun 10 juta. Okey, kita tinggalkan dulu. Walaupun kita bukan cerdik pandai, tetapi kita ada sedikit pendidikan dengan pengalaman. Tak sewajarnya lah setelah 15 tahun masih lagi begini. Ya. Dan ini pun kali pertama Abang Joe lead this party GPS, dan ini 5 juta pun dalam 5 tahun ini baru ada. Lolok pun tidak ada 5 juta. Abang Joe
menjadi pemimpin GPS, baru ada Ya, ini 5 terima juta. kasih banyak-banyak disebabkan Jadi peruntukan tersebut. Terima kasih. saya harap dalam masa jangka panjang ini Berkenu dan lain-lain kawasan yang sangat jauh lah, very rural areas in the kampung, because you can see the GPS government now going to develop the interior of Sarawak. Ya. Sarawak bukan macam Semenanjung Malaysia. Tiap-tiap jalan ada lampu jalan, tiap-tiap jalan ada api air. Sarawak sini bukan itu macam masih banyak tempat kereta tidak boleh sampai, mau jalan kaki. Ya, sayangnya Berkenu pun masih seperti tak ada lampu jalan. Tak ada lampu jalan dan tak ada jalan tar. Jadi CM Abang Jo baru pemimpin ini GPS dalam 5 tahun yang belum sampai 5 tahun. 5 tahun lalu Abang itu Adinan Satem ya jadi pemimpin, lepas itu baru Abang Jo. Abang Jo baru 3 tahun ke 4 tahun. Saya ada harapan, I am confident dalam 5 tahun yang akan datang Berkenu akan berubah. Sebab Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, saya sudah dapat nampak sebab Sarawak ini baru dapat duit lain yang masuk, macam ini itu Bakun Dam. Bakun Dam Lolo 20% diambil oleh Semenanjung Malaysia. Sekarang Abang Jo beli itu 20% dari Semenanjung. Kita on 100%. Dan ini dam ini kita boleh untung 1 tahun 1.5 bilion ringgit. Dan seharusnya Sarawak tidak ada lagi masalah dalam bekalan elektrik, kita rasalah. Kalau pemilikan 100% Bakun Dam tadi. Bukan tidak ada masalah, sebab ini awak punya tempat banyak jauh. Tak ada YB, tak ada, kawasan kita 45 minit je daripada Bandar Miri. Dan betul-betul di pinggir coastal road. Okey, kita redakan dulu. Baru beli bakun dari Semenanjung dalam 3 tahun ini. Kita baru dapat ini peruntungan. Dan ini 5% punya sales tax baru dapat juga. Dalam 3 tahun ini baru dapat 7 billion. Kita fikir. Dalam 10 tahun ini. 1 tahun, 3 tahun 7 billion. 10 tahun 22 billion untuk 2.3 million penduduk di Sarawak, bukan 30 million di Semenanjung. Jadi kita mesti mau sokong Abang Jo, beri dia masa, sebab ini baru 3 tahun saja. Okey, Mr. Bukan Loh. situ tidak sokong. 58 tahun sudah Sarawak di bawah pimpinan Barisan Nasional, kemudian Parti Gabungan Sarawak. Itulah Bukan itu kita tidak barisan nasional yang kita tidak mau lagi. Okey, Kita Mr. sendiri Loh, kita tidak Mr. mau Loh dapat barisan dengar? nasional. Dan juga Nora Fiza, kita akan reda-redakan dulu, tenangkan dulu situasi ini kerana kita akan berehat dulu buat seketika. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi apapun kita berehat buat seketika. Dan anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda, tentunya mana lagi, Bernama TV.
Baiklah, terima kasih banyak-banyak kerana ada masa lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan kita masih lagi bercakap tentang siapa Tawan Sarawak, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan dua tetamu yang cukup istimewa, iaitu Mr. Loh Kyo Chiang yang merupakan calon DUN N13 di Batu Kitang, mewakili GPS, dan kita juga masih lagi tentunya bersama dengan Puan Nur Hafizah Johari, iaitu calon DUN N71 di mewakili parti PKR. Baik, saya kembali semula kepada Mr. Loh Kyo Chiang. Ini pun sesuatu yang menarik jugalah. Kalau kita lihat daripada manifesto yang telah pun dikemukakan oleh Gabungan Parti Sarawak ataupun GPS, Mr. Loh, ada 34 perkara yang dibangkitkan, dan apakah Mr. Loh merasakan bahawa sekiranya GPS diberi mandat semula untuk memerintah ataupun menjadi tunggak kepimpinan di negeri Sarawak ini, segala apa yang dijanjikan dalam manifesto parti GPS itu akan dapat ditunaikan, Mr. Loh? Ini GPS, bukan Pakatan Harapan. Apa yang GPS sebut, CM sudah cakap, apa yang disebut akan ditunaikan. Itu saja. Dan kita sudah nampak dalam 22 bulan itu Pakatan Harapan yang menjadi kerajaan, banyak yang tidak ditunaikan. Ingat tak, kita ada 3 jambatan, 900 million ringgit kena dipotong bila Pakatan Harapan menjadi kerajaan. 900 million. Saya itu rasa, ini 900 million sudah dipotong dan ini wang akan balik ke Sarawak untuk buat projek lain. Tapi ini wang pergi mana saya tidak tahu. Dan kita punya Pen Borneo Highway pun sama juga. 16 bilion potong 3 bilion, itu 3 bilion pergi mana? Itulah saya rasa tidak adil. Dan manifesto ini yang Encik Syakawi sebut. Ya. Dan dalam masa Adinan Satem sampai Abang Jo sampai sekarang, tidak ada apa yang GPS kata yang tidak ditunaikan. Semua janji dapat dicapaikan. Ya. Baik, kita kembali semula Mr. Loh, sebelum saya dapatkan pandangan daripada Nur Hafizah lah. Kalau kita lihat tentang PKR, mereka meletakkan 28 calon dan DAP 26 calon dalam pilihan raya negeri Sarawak 2021 ini. Dan dikatakan bahawa di kawasan bandar, DAP masih lagi berjaya sebenarnya menguasai kedudukan mereka. Jadi apakah perkara yang sama mungkin akan berlaku juga dalam PRU kali ini ataupun dalam PRN negeri Sarawak kali ini, Mr. Loh? DAP dalam 22 tahun sama jugalah dalam Pakatan Harapan. DAP 22 bulan ini, UEC yang pertama, Unified Examination Certificate, UEC ini tidak dapat ditunaikan. Ini yang penting untuk banyak orang dalam bandar-bandar, orang Cina dalam bandar-bandar. Oleh itu macam cakaplah. 50% biar teks mau balik Sarawak tidak ada, 20% oil royalty pun tidak ada. Ahel Sarawak bawa Petronas pergi mahkamah baru dapat balik 5% sales tax. Jadi sekarang mau percaya DAP satu kali lagi? Sudah 22 bulan, kita pun sudah nampak Tun Dr. Mahathir itu masa apa macam cakap sebelum election Pakatan Harapan apa macam cakap, kita mesti mau understand apa sebab Sarawak Sabah ada itu macam punya feeling.
Kita mesti menghormat MA 63. Lepas election, lepas menang, oh ini bukan kitab. Sekarang mau percaya DAP lagi? Mau percaya Pakatan Harapan lagi? Orang Sarawak, saya rasa bukan senang mau percaya lagi lah. Jadi GPS saja kita boleh percaya. Sebab GPS yang boleh jaga Sarawak dengan baik. Lain parti semua Semenanjung tidak dapat. Semenanjung pihak parti tidak dapat jaga Sarawak dengan baik. Tengoklah Sabah. Dewan Undangan Negeri Sabah. Dewan Undangan Negeri Sabah semua majoriti lah parti-parti Semenanjung. Jadi mau minta apa pun mau tanya toke-toke Semenanjung. Jadi Sabah sana dia biar Dewan Undangan Negeri tidak kuat. Sarawak sini sangat kuat. Kita mesti mau maintain ini kekuatan. Mengkukuhkan DUN Sarawak supaya DUN ini boleh jaga Sarawak dengan sebaiknya. Ini yang penting. Ini untuk semua rakyat dalam Sarawak. Ini sangat penting. Kalau macam Sabah, kita sudah dapat 7 bilion dia sales tax dalam 3 tahun. Apa hal Sabah 1 sen pun tidak dapat? Ini sangat penting. Kita mesti mau ingat orang Sarawak. Jadi ini kali jangan fikir banyak. Sokong GPS saja. Tidak salah. Ya. Okey. Baik, kita dapatkan pandangan Nur Hafizah. PKR meletakkan 28 calon dalam PRN Sarawak kali ini, Puan. Dan kalau kita petik daripada apa yang disebut oleh Mr. Lu tadi, apakah Puan juga melihat bahawa peluang PKR yang bergabung bersama dengan DAP dalam Pakatan Harapan itu masih sebenarnya mempunyai harapan untuk mendapat sokongan daripada pengundi-pengundi? Keputusan daripada pimpinan pusat dengar. Ya. Alhamdulillah dengan keputusan daripada pimpinan pusat dan pimpinan negeri dalam meletakkan calon-calon Pakatan Harapan di setiap DUN, di mana setiap DUN tersebut telah dikenal pasti calon yang berpotensi untuk mewakili Pakatan Harapan. Dan menjawab persoalan daripada YB Law tadi, 22 bulan dibandingkan dengan 5 tahun. Apa yang kita dapat? Apa yang kita mampu? Tetapi bagi pihak saya sendiri, selama 22 bulan itulah segala maklumat yang berkaitan belum dapat rakyat jelata ni tidak tahu informasi sepatutnya NGO dapat bantuan sebegini dengan adanya dana sebegini. Tetapi dalam 22 bulan tu pihak kita boleh memberi maklumat apa yang seharusnya rakyat-rakyat ni tadi dapat. Hak mereka. Walaupun kita tidak dapat membina macam-macam projek mega. Tetapi 1 bilion bantuan sekolah yang disalurkan oleh Menteri ketika itu Mazli Malik di Sarawak pada tahun 2019. Di mana kawasan kita tidak perlu menyentuh ke kawasan lain. Kawasan kita saja yang telah dikenal pasti sekolah daif. Lebih daripada 7 buah sekolah. Itu pun setelah kita suarakan, barulah dibawa ke parlimen. Alhamdulillah kita pun tumpang. Kerana kalau tak kerana kita yang suarakan tadi, tidak tahu bila masa sekolah ni akan baik pulih, diberi perhatian. Kita tidak melawan kerajaan. Tetapi kita nak hak kita. Kalau sekarang kita berkata iya semua,
Kita lihat kawasan kita di Duri Berkenu khususnya. Kerana berkata iya. Di hujung kampung terdapat kawasan orang Iban. Kuat Pembangkang. Di satu kawasan perkampungan Kedayan. Ditinggalkan, dilompat. Jalan tidak ditar. Masih dibiarkan lopak. Ini kaum Kedayan. Ya. Tidak membantah. Inilah 58 tahun Sarawak bersama BN dan GPS. Okey. Baik, kita kembali semula. Ini pun satu isu yang menarik juga lah. Saya juga nak dapatkan pandangan daripada Mr. Loh Kechiang sebenarnya. Ini juga ekoran daripada apa yang saya sentuh sebenarnya beberapa hari yang lalu lah bila kami menyentuh tentang manifesto parti-parti yang akan bertanding dalam PRN Sarawak kali ini. Dan hari ini pun Tan Sri Abang Jo juga memberi komen yang sama lah. Dia merasa agak kecewa Mr. Loh ya, kerana masih ada lagi parti-parti politik yang bermain kepada tentang isu sekiranya mereka menang. Antara perkara utama dalam manifesto mereka ialah untuk mengeluarkan Sarawak dari Malaysia secara aman. Apa komen Mr. Loh tentang isu seperti ini? Suara Mr. Loh tak dengar. Maaf ya. Ya, terima kasih Encik Syakawi dan terima kasih juga Noh Hafiza. Saya memang ingatlah bila Sarawak minta 1 bilion dari Lim Guan Eng itu masa Pakatan Harapan, Lim Guan Eng cakap, Sarawak masih utang 350 million kepada Semenanjung. Bayar ini 350 million dulu, kita bagi 1 bilion. Dan saya pun ingat juga, Abang Jo terus bayar saja 350 million, tetapi 1 bilion tidak turun. Masa itu saya masih ingat Sarawak cakap, okeylah kalau tidak dapat bagi 1 bilion, Sarawak pinjam 1 bilion. Itulah Wan Eng cakap, tidak, awak bayar awak masih utang 350 million. Saya tidak perlu pinjam. Sarawak bayar 350 million, tetapi 1 bilion tidak turun. Akhir masih kerajaan GPS yang keluar ini 1 bilion untuk membaik ini sekolah-sekolah daif. Itulah 22 bulan biar Pakatan Harapan. Dan tadi Noh Hafiza ada cakap juga 58 tahun dengan UMNO. Ya, kita ingin menyelit sedikit. Kasih ya. Beri saya peluang mengapa MP GPS tidak menyuarakan hal ini di Parlimen. 58 tahun itu masa UMNO. Tetapi sekarang Abang Jo baru menjadi pemimpin GPS dalam 3 tahun. 3 tahun ini. Dan kita sudah nampak banyak perubahan. Kita sudah nampak banyak a lot of agendas on how to enrich Sarawak. Ini sangat penting. Kita mesti mau mendapat financial independence. Sarawak itu gunanya Dewan Parlimen untuk MP kita suarakan apa permasalahan di kawasan. Bukan setakat mendiamkan diri, bukan setakat menundung jari. Ya, itulah Parlimen untuk kita bersuara. Berilah CM masa yang panjang sikit sebab dia baru pemimpin GPS dalam 3 tahun saja. Tapi kita sudah nampak 7 bilion sudah masuk Sarawak dari sales tax. Kita sudah nampak 1.5 bilion dari itu bakun kita sudah untung. Lagi 20% biar LNG
itu pun dekat 2 bilion satu tahun pun sudah masuk Sarawak. Ini semua happen. All this happen within a short period of 3 years when Abang Jo is in authority, in power. So we must continue to support GPS so that Sarawak akan menjadi kaya. When Sarawak menjadi kaya, these development programs that Abang Jo is trying to do now, especially in the rural areas, akan dijalankan. Okey, Mr. Loh. Ya. Yeah. Mr. Loh belum lagi menjawab soalan saya tadi berkaitan dengan ada parti dalam manifesto mereka yang mencadangkan ataupun meletakkan antara yang utama sebenarnya ialah untuk mengeluarkan Sarawak dari Malaysia sekiranya mereka mengeluarkan Sarawak dari Malaysia. Maaf. Kalau awak tanya saya sebagai seorang anak Sarawak, saya pun mau macam Brunei. Itu minyak 1 sen tidak perlu kongsi sama Semenanjung Malaysia. Saya macam Brunei, saya memang kaya lah. Kalau awak tanya saya sebagai anak Sarawak, kalau dapat independence, kalau dapat keluar Sarawak, Semenanjung, semalam saya sudah mau keluar. Bukan rancang depan. Tapi bukan senang begitu. Bukan senang begitu. Kita ada parlimen. Kalau mau keluar Malaysia, kita mesti mau bawa dalam parlimen. Dalam parlimen 222 kerusi. Sarawak dengan Sabah baru 56 kerusi. Apa macam ambil tangan, kaki pun tidak cukup untuk keluar Malaysia. Apa macam keluar? Ada orang yang cakap, boleh bawa pergi itu apa? United Nation. Itu United Nation ada 100 lebih negara. Malaysia ada satu representatif Sarawak saja. Sarawak mana ada representatif dalam itu United Nation. Dan saya pun ingat juga ada satu pemimpin dari parti-parti tulis kasih United Nation balas, apa dia cakap? Go back to your parliament. Itulah. Bukan senang. Saya memang rasa tidak sedap sebab banyak parti-parti sekarang cakap, ini kuasa Sarawak, kau kuasa kita orang Sarawak. Mau keluar saja. Ini macam dia cakap tidak bagus. Sebab dia tidak betul. Kita mesti mau jaga Sarawak dengan baik-baik. Kalau orang Sarawak itu macam cakap, kita akan jadi siapa? Jadi Sabah. Ingat tak? Sabah itu masa Pairin Kitingan dengan Haris Saleh. Pairin Kitingan rasa, kita sudah cukup kuat. Tidak perlu dengar Kuala Lumpur. Itu masa saya masih ingat Tun Dr. Mahathir masih Perdana Menteri. Dia panggil Anwar Ibrahim masuk Sabah. Apa macam masuk? Bawa UMNO masuk sajalah. Itulah bila UMNO masuk Sabah, lain parti semua masuk. MCA, MICD, APP, KA, apa awak cakap saja. Sampai sekarang Bersatu Perikatan Nasional, semua masuk Sabah. Inilah kita tidak mau. Inilah orang Sarawak tidak mau. Kita mau jaga Sarawak. Supaya Sarawak jadi kaya. Apa macam jadi kaya? Kita tengok 2 hari yang lalu, itu parlimen sudah acknowledge MA63. Saya memang rasa sedap dan gembira sebab inilah saya yang tunggu-tunggu. Dan Wan Junaidi, Datuk Seri Wan Junaidi bawa perkara ini dalam parlimen dan saya memang rasa berterima kasih kepada parlimen.
Okey. 199 orang bersetuju dan kita Ya. dapat balik hak Sarawak mengikut MA63. Ini yang sangat penting. Okey, baik, Mr. Loh, ke Chiang dan juga Nur Hafizah. Sayang sekali perbincangan yang cukup menarik sebenarnya, tapi seperti biasalah masa sentiasa mencemburui kita. Apapun, terima kasih banyak-banyak Puan Nur Hafizah. Terima kasih kepada Mr. Loh ke Chiang kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini, dan mungkin dalam masa-masa yang terdekat nanti selepas pilihan raya ini berlangsung, kita jemput lagi kedua-dua tetamu ini untuk sembang-sembang bersama kami di ruang bicara ini. Menjadi satu perbahasan yang sehat sebenarnya, secara ikhlas, dilontarkan pelbagai pandangan dan juga pendapat. Terima kasih kepada penonton yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda. Kita jaga bini kita.